Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada KSD Kumpulan 9. Saya Nur Maziana Izzati binti Fadli Zakwan, nombor matrik 1210087. Kami ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Falsafah Pembandingan Gaya Hidup dari Perspektif Islam dan Barat. Okay. Terusnya. Saya Nashita binti Badauddin, nombor matrik 1210042 akan membentangkan tentang objektif kajian. Dalam melakukan kajian ini, kami telah menemukan 3 objektif kajian iaitu mengenal pasti definisi falsafah gaya hidup, menjelaskan falsafah gaya hidup dan dari perspektif Islam dan Barat. Yang terakhir adalah menerangkan perbandingan gaya hidup dari segi kesihatan, pendidikan dan pemikiran. Untuk skop kajian pula ialah kami menggunakan penggunaan internet dan laman sesawang bagi mencari maklumat. Selain itu kami menggunakan buku, majalah dan jurnal yang dapat diakses di laman sesawang dan perpustakaan mini di kawasan pekaji masing-masing. Seterusnya. Untuk kajian literatur. Tujuan kami melakukan kajian literatur ialah untuk meningkatkan pemahaman tentang kajian yang dijalankan. Bagi tajuk kajian kami iaitu gaya hidup, Islam menganjurkan gaya hidup yang selamat dan sempurna kepada makhluk mengikut keperluan manusia kerana telah diutuskan oleh Allah iaitu para rasul bagi menyampaikan cara gaya hidup Islam yang selari dengan tuntutan akidah, syariah dan akhlak Islamiah. Bagi Barat pula, mereka mengamalkan gaya hidup yang bertentangan 360 darjah dari ajaran Islam. Menurut blogger dari remaja di Malaysia, menyifatkan gaya hidup yang dipengaruhi pengaruh Barat adalah segala budaya yang datang dari Barat yang merosakkan. Antara pengaruhnya ialah pergaulan seks bebas, LGBT dan hedonisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rashidah Al-Zawariah binti Muhammad Rawab, nombor matrik 1213171. Saya akan membentangkan mengenai falsafah. Falsafah ialah aliran pemikiran manusia setiap hari. Ini bermaksud bahawa manusia itu akan memikirkan perkara setiap hari. Dan falsafah ini juga akan mempersoalkan jawapan yang telah ada. Mempersoalkan jawapan yang telah ada ini juga salah satu jalan untuk merangsang otak manusia untuk berfikir secara lebih jauh. Falsafah juga mempunyai 4 cabang iaitu metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Falsafah ini pada asalnya ialah perkataan fisiolofia atau fisiologi yang di mana membawa maksud kepada filen iaitu cinta, manakala perkataan sophia adalah kebijaksanaan. Secara ringkasnya, falsafah adalah bererti cinta akan kearifan dan kebijaksanaan. Next. Falsafah gaya hidup dari perspektif Islam. Jadi kita tahu dalam Islam ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas kepada dunia, malah ilmu dalam Islam juga meliputi dunia dan akhirat. Dalam Islam, ilmu pengetahuan akan diajarkan kepada manusia merangkumi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dalam Islam juga, umat Islam memerlukan panduan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. 2 kitab ini merupakan salah satu panduan yang paling utama dalam Islam. Manakala dalam sistem politik di negara mengikut perspektif Islam juga perlulah mengikut agama Islam, iaitu perlulah bersifat kerjasama, bersifat tolak ansur, kerjasama dan sama rata antara rakyat. Yang keempat, mengutamakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam Islam sangat mencegahkan kemungkaran iaitu seperti melakukan zina, berjudi, membunuh dan sebagainya. Dan dalam Islam juga mengutamakan kebaikan dalam kehidupan mereka. Dan terakhir adalah panduan hidup. Dalam perspektif Islam, Islam sangat menggalakkan untuk dalam Islam juga panduan hidup dalam Islam perlulah merangkumi Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, umat Islam juga perlu berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan mereka agar mereka tidak terpesong daripada agama yang sebenar. Next. Berbeza pada perspektif Barat, di Barat mereka hanya mengutamakan ilmu pengetahuan di dunia kerana beberapa
kerana ada beberapa pemikiran barat tidak mempercayai kehidupan selepas kematian. Mereka mempercayai bahawa apabila seseorang telah mati, mereka akan hidup kembali pada masa akan datang, iaitu kehidupan yang baharu dengan wajah yang baharu. Yang kedua adalah sistem politik. Di negara barat, sistem politik mereka tidak akan tercampur dengan agama mereka. Di barat sebagai contoh agama Kristian. Sistem politik mereka juga tidak mengamalkan nilai-nilai murni. Sistem politik mereka hanya berdasarkan kepada pemimpin mereka pada waktu itu. Dan di barat juga mereka tiada kitab yang mereka boleh pandukan seperti agama Islam yang memandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga banyak memperkenalkan budaya-budaya baharu seperti wujudnya black metal, iaitu golongan-golongan orang yang langsung tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Mereka yang mempercayai bahawa manusia ini wujud dengan adanya tersendiri. Sekian. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afika binti Zainuddin, nombor matrik 1213163. Saya akan membentangkan falsafah gaya hidup dari perspektif Islam dan Barat dari segi kesihatan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 1948 mendefinisikan kesihatan sebagai suatu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, cerdas dan bebas dari sebarang penyakit. Penjagaan kesihatan boleh dilihat melalui gaya hidup seseorang individu. Gaya hidup yang tidak sihat menjadi faktor kepada pelbagai penyakit yang dihadapi. Gaya hidup yang tidak aktif boleh membuntukan sistem dalaman badan individu. Hal ini kerana gaya hidup yang pasif akan memberi kesan terutama kepada jantung. Jika tubuh tidak mempunyai tahap kesihatan yang baik, nescaya segala kegiatan atau aktiviti tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh itu, bagi menjamin kesejahteraan dalam kesihatan, kita tidak perlu mengejar kekayaan dan tidak mengabaikan aktiviti yang berfaedah seperti bersukan dalam kegiatan seharian. Next. Gaya hidup dari perspektif Islam. Maksud kesihatan menurut Islam, kesihatan diberikan oleh Allah merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Syukur dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah beserta tindakan yang mendekati diri kepada Allah. Hakikat syukur yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ialah menggunakan pakai nikmat tersebut untuk melakukan ibadah Allah. Rasulullah SAW juga memperingatkan kepada umatnya agar memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan yang lain. Kesempatan yang ada adalah peluang untuk melakukan ibadah dengan lebih kuat dan banyak. Contoh perubatan Islam dalam kesihatan. Perawatan Islam merupakan ikhtiar bagi mencari kesembuhan penyakit jasmani dan rohani dengan menggunakan kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak serta dilakukan semata-mata ikhlas kerana Allah. Rawatan Islam perlu mematuhi beberapa konsep dan prinsip yang telah ditetapkan oleh syarak, antaranya yang pertama, menggunakan doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada orang yang beriman sebagai rahmat dan penawar pelbagai penyakit hati yang meliputi sifat hasad, dengki serta membersihkan rohani mereka. Yang kedua, menggunakan bahan tertentu yang halal di sisi syarak. Islam mewajibkan umatnya untuk mencari yang halal. Umat Islam diperintah untuk mencari rezeki, makanan dan minuman yang benar-benar halal, yang baik, suci dan bersih. Yang terakhir, tidak terkeluar dari prinsip syariat Islam. Perubatan dan rawatan terhadap penyakit merupakan suatu bidang yang termasuk dalam kategori fardu kifayah. Ianya mesti mematuhi prinsip-prinsip syariat, menjauhi dari segala bentuk kemudaratan dan dilakukan dengan ikhlas serta sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Next. Gaya hidup dari perspektif Barat. Maksud kesihatan menurut Barat, menurut Alan Clark, maksud kesihatan dapat dirumuskan kepada 4 elemen utama, iaitu bebas dari sebarang diagnos penyakit klinikal, bebas dari sebarang wabak, sihat fizikal dan mental, dan berkelakuan dengan sifat manusia normal. Contoh bidang bioperubatan dalam kesihatan. Dalam era revolusi industri 4.0, kesinambungan antara bidang teknologi, kejuruteraan dan bioperubatan tidak asing lagi dalam komuniti penyelidik hari ini. Banyak penyelidik dan pembangunan produk kejuruteraan bioperubatan terkini dah canggih dibangunkan. Sebagai contoh, alat digelar
biventricular cardiac assist device menggunakan kaedah soft robotik direka khas untuk kanak-kanak yang dilahirkan dengan kecacatan jantung kongenital. Selain itu, INC digunakan bagi kritikal baru lahir untuk membantu mengurangkan risiko kepincangan kateter. Akhir sekali, unit rawatan rapi neonatal NICU memerlukan prosedur menyelamatkan nyawa disebut UVC. Prosedur UVC sangat penting untuk membantu menyampaikan nutrien dan ubat kepada bayi kritikal. Secara keseluruhannya, kesihatan mempengaruhi segala aktiviti harian dan gaya hidup seseorang individu. Kesihatan yang merangkumi fizikal dan mental adalah sangat berhubung kait dan memainkan peranan dan saling bergantung. Sesungguhnya badan yang cergas akan menghasilkan minda yang cerdas. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab individu, masyarakat, komuniti dan negara bersama-sama menggambling usaha dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Syakira binti Jamil, nombor matrik 1213159. Saya akan menerangkan mengenai gaya hidup dari perspektif Islam dan Barat dari segi pendidikan. Yang pertama adalah perbezaan cara pemikiran dalam penghujahan. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam struktur penulisan dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah pemahaman dalam konsep ilmu pengetahuan. Okey, seterusnya. Bagi perbezaan cara pemikiran dalam penghujahan adalah dalam konsep Islam adalah Islam menekankan penggunaan wahyu dan juga logik akal dalam setiap penghujahan. Perkara yang bertentangan dalam Al-Quran tidak boleh dijadikan sebagai hujah kerana ada sesetengah perkara seperti ilmu gaib tidak boleh digunakan logik akal sebagai penghujahan. Bagi Barat pula hanya menggunakan logik akal sahaja, kerana Barat mengutamakan logik akal kerana ia lebih tepat dan juga radikal dalam sesebuah penghujahan. Bagi penggunaan bahasa dalam struktur penulisan dan komunikasi pula adalah kebanyakan penulisan gaya Islam adalah dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Bagi cara penulisan bahasa Barat pula adalah bergantung kepada bangsa dan juga etnik sesebuah negara seperti bahasa Inggeris, Mandarin dan sebagainya. Seterusnya. Bagi pemahaman dalam konsep ilmu pengetahuan, Barat lebih cenderung kepada penerimaan akal sahaja dalam ilmu pengetahuan. Akal dapat mentafsirkan sesuatu perkara dengan lebih rasional. Bagi menurut Islam pula, setiap ilmu pengetahuan adalah bersumberkan wahyu dan logik akal. Setiap persoalan yang berkaitan dengan perkara gaib dan ketuhanan perlu disokong oleh hadis dan sunnah. Okay. Itu saja. Terima kasih. Nama saya Siti Hajar binti M. Zulkifli, nombor matrik 1213162. Pada hari ini saya akan membentangkan falsafah gaya hidup dari perspektif Islam dan Barat daripada segi interaksi. Next. Bagi pendahuluan, sosial atau masyarakat adalah salah satu daripada subjek penting dalam kajian falsafah etika. Ia mempunyai hubungan dengan perbahasan kepentingan interaksi sosial. Dalam falsafah etika, dalam falsafah Islam dan Barat. Oleh itu, sebelum menjelaskan hubungan antara interaksi sosial dengan etika, kajian ini akan membincangkan beberapa perkara penting mengenai interaksi sosial yang merangkumi aspek definisi dan wacana mengenainya dalam penulisan ahli falsafah lain serta hubungannya dengan etika. Next. Daripada perspektif Islam, semua manusia biar dari mana asalnya mahupun keturunan adalah sama sahaja kejadiannya. Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik ciptaan berbanding makhluk lain, mempunyai akal fikiran, bebas hidup dan meneruskan kehidupan. Hal itu tidak sedikit pun terhalang kerana perbezaan agama, bangsa, keturunan, latar belakang keluarga atau minoriti dalam sesebuah negara. Hak persamaan diletakkan oleh Islam tidak berdasarkan kepada kedudukan jantina, keturunan atau bangsa. Next. Selain itu, Islam tidak mengiktiraf perbezaan fizikal dan lahiriah seperti pangkat, keturunan, etnik dan warna
kulit sebagai halangan untuk mendapat perhatian dan perhitungan yang sama daripada Allah. Terdapat banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis mengenai prinsip persamaan ini. Hak manusia pula merujuk kepada kedudukan manusia di sisi Allah sama dan Allah telah memuliakan kejadian manusia tanpa mengira agama. Kebebasan untuk hidup dan meneruskan kehidupan yang diberikan Islam kepada mereka berasaskan kepada kenyataan bahawa mereka juga adalah manusia dan manusia. Kehormatan mereka adalah terpelihara. Next. Daripada perspektif barat pula, pembahagian berkaitan dengan interaksi sosial sudah dijelaskan oleh beberapa ahli sosiologi pada era abad ke-19 dan awal 20. Antaranya ialah George Herbert Mead dan Erving Goffman. Kedua-duanya menjelaskan interaksi sosial sebagai suatu bentuk aktiviti individu yang dapat menjadi faktor pembentuk kepribadian dari setiap orang. Kedua-dua sosiologi itu juga merumuskan teori tentang interaksi sosial iaitu interaksionisme, simbolik dan dramaturgi. Next. Interaksi sosial terbagi kepada tiga iaitu hubungan demi seorang, hubungan antara individu dan kelompok serta hubungan antara kelompok. Pembahagian tiga jenis ini adalah berdasarkan atas subjek yang terlibat dalam interaksi iaitu komunikasi non-verbal proses, pertukaran sosial jenis, kerjasama, konflik dan persaingan. Next. Dan kesimpulannya, perbezaan yang mendasari perbahasan falsafah Islam dan Barat, kedudukan antara sosial dan etika dari aspek keutamaannya. Kedudukan ini memberikan kesan terhadap sistem nilai perbahasan falsafah etika kedua-dua tokoh termasuk juga dalam lapangan interaksi sosial iaitu kasih sayang, persahabatan dan pendidikan akhlak. Oleh yang demikian, walaupun kedua-duanya memberikan penekanan terhadap konteks sosial, metodologi, perbahasan falsafah etika antara intrinsik dan instrumental, rasional dan empirikal, teologikal dan sekular memberikan kesan dan implikasi yang berbeza terhadap sistem nilai Islam yang menjadikan agama iaitu syariat Islam sebagai sumber atau asas falsafah etika dan tokohnya meneruskan pendekatan rasional seperti mana yang digunakan oleh kebanyakan pemikir Islam era medieval yang terdedah dengan perkembangan falsafah Yunani. Falsafah etikanya bersifat intrinsik berlawanan dengan falsafah barat yang menganjurkan etika instrumen. Sekian daripada saya. Okey, baiklah kita teruskan dengan kesimpulan tugasan kami. Iaitu yang pertama, dengan kewujudan cabang falsafah ini telah membuatkan pemikiran manusia secara tidak langsung akan terus berkembang. Manusia akan mampu berfikir dengan lebih jauh dan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka tersendiri menggunakan falsafah. Yang kedua, kini gaya hidup moden dari Barat telah membuatkan ramai orang terpengaruh, terutamanya daripada golongan muda. Perbuatan seperti menghisap rokok dan minum arak dianggap sebagai perbuatan yang cool. Hal ini amat membimbangkan jika ia berterusan. Kekhawatiran kepada pegangan akidah mereka. Baiklah, itu sahaja daripada